Terus, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dari cerita pada malam ini dengan umur kita daripada apa yang masa ini saya jemput Ustaz Zairul untuk teruskan ceramah pada malam ini. Kita pada bersyukur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم على رسولنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وذريته وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada maghrib ini kita dapat sama-sama selesai berjemaah dan kita dapat sama-sama berhimpun di rumah Allah yang mulia ini untuk kita sama-sama berbincang, mendengar sedikit tazkirah. Bukanlah sebagai ceramah, sama-sama lah kita menghayati beberapa ilmu-ilmu yang telah dibukukan, yang telah lama ditulis oleh ulama-ulama kita dahulu, yang kita abadikan di perpustakaan Surau Al-Fiqh. Cuma Ustaz berjumpalah dengan hadis arba'in ni yang Ustaz lalu di belakang tadi, insya-Allah lah Ustaz pun dah mendownload berkaitan dengan hadis 40. Pertama sekali ucapkan terima kasih kepada pengerusi pada maghrib ini yang dihormati Cik Aznan Syarah IPG Pulau Pinang, para siswa dan para siswi yang disayangi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tanpa membuang masa, marilah kita sama-sama mengucapkan panjat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang mana tanpa umat-umat Islam yang mengasihi Habibullah, kekasih Allah ini, maka Islam itu tidak sampailah sehingga kita hadir pada hari ini dan kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah. Kita dapat sama-sama sampai di rumah Allah ini berbanding dengan rakan-rakan kita yang mungkin masih dalam perjalanan dalam menuju ke rumah Allah ini. Maka marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz pada malam ini sebenarnya bukanlah seorang pakar bahagian hadis. Cuma di sisi masyarakat
hadis itu nampak begitu jauh. Kebanyakan masjid lebih kepada ulumul Quran, dan hadis kadang-kadang menjadi satu bualan. Contohnya, mungkin mereka kurang mengerti berkaitan dengan hadis, tetapi di dalam apa yang pernah kita dengar, taraktu fikum, yang Ustaz pernah sebut, taraktu fikum amran la tadillu in tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnati. Sebenarnya sunnah itu ataupun hadis itu sebenarnya letak kedudukannya adalah yang kedua selepas Al-Quran. Jadi tidak dapat tidak, selain daripada kita belajar Al-Quran, kita belajar hadis, kita belajar fiqh, maka kita tidak boleh lupalah hadis-hadis yang telah disyarahkan. Terutama sekali hadis yang kita nampak seperti ringkas saja, ada 40 hadis saja. Sebenarnya banyak lagi hadis, tetapi mengapakah Imam Nawawi ini hanya menulis 40 hadis yang disyarahkan di dalam penulisan beliau. Jadi sebelum kita meneruskan hadis 40 ini, marilah kita berkenalan dulu dengan muallif, penulis kitab ini. Siapakah dia? Dia adalah, siapa nama sebenar beliau? Yahya bin Sharaf An-Nawawi, ataupun Yahya bin Sharaf bin Husain bin Hasan Al-Nawawi Al-Damashqi, ataupun sekarang kita lihat Damashq itu adalah kota Damaskus, tempat di mana lahirnya Imam An-Nawawi. Nawa itu adalah satu perkampungan, kotanya, ibu negeri untuk Suria. Suria sekarang Syria, itu adalah Damaskus. Sekarang dipanggil Damsyik, kota Syria tersebut. Di situlah adanya Imam An-Nawawi. An-Nawawi datangnya daripada An-Nawa, satu perkampungan. Beliau telah lahir pada 631 Hijrah. Mengapa kita membincangkan tahun kelahiran beliau? Kerana panjang jauhnya Imam Nawawi ini dengan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mengapa Imam Nawawi ini mengumpulkan 40 hadis? Adakah ulama-ulama sebelum ini telah mengumpulkan 40 hadis? Kita sama-sama kena tahu mengapa ulama Imam An-Nawawi ini mengumpul 40 hadis saja. Mengapa tak 70? Mengapa tak 63? Umur Nabi 63, mengapa 40? Jadi kalau kita melihat kepada riwayat Imam An-Nawawi ini, sebenarnya beliau telah menulis, sepanjang hidup beliau telah menulis lebih kurang 40 buah kitab. Beliau ini seorang yang alim dalam ilmu hadis dan juga ilmu fiqh. Banyak juga ilmu-ilmu lain, tetapi beliau lebih terkenal dalam ilmu hadis dan juga ilmu fiqh. Apakah antara kitab, kalau SPM dulu, apa antara kitab yang telah ditulis oleh Imam Nawawi? Siapa? Al-Azkar. Al-Azkar ni kitab apa? Tentang apa? Membincangkan tentang apa? Kita boleh sebut kitab tu, Al-Azkar tu tentang apa? Tentang membincangkan tentang masalah akhlak. Dalam hadis kita ada matan arba'in. Ni hadis. Lain kita ada Riyadhus Shalihin, itu tentang hadis. Lagi? Ya bang? Kita sama-sama refresh balik. Kalau Ustaz dia ceramah, nanti kita masuk, keluar. Melainkanlah yang ada yang menulis Ustaz pun tengok semua ni pakar-pakar hadis. Tak ada kitab pun, maksudnya hebatlah.
Jadi apa? Kita ada banyak lagi kitab. Kita ada Raudatul Riyadus Salihin, Raudatul Talibin yang membincangkan tentang fiqh. Depan baru ambil tentang fiqh. Lagi Minhajut Talibin membincangkan juga tentang fiqh, dan sebanyak 40 kitab. Kalau kita tengok berapakah umur Imam Nawawi ni hidup? Kalau Nabi kita boleh anggap dah lebih kurang 63 tahun. Tapi Imam Nawawi ni umurnya sangat singkat. Lebih kurang 45 tahun saja. Tapi beliau telah menghasilkan banyak karya-karya yang hidup sampailah ke hari ini. Orang masih mensyarahkan tentang kitab-kitab beliau. Jadi antara yang permulaanlah untuk kita mempelajari hadis adalah melalui hadis 40. Belum lagi yang lain, lagi banyak lagi. Bila kita mantap hebat hadis 40, kita naik lagi tingkat, lagi tinggi besar, lagi tinggi sehinggalah kita boleh pakar dalam bidang hadis. Al-Quran mungkin kita dah biasa. Kawan kita pun ada nama Hafiz, kita dah hafaz. Tapi orang yang mendapat hafaz dalam hadis amat kurang. Okey. Jadi pada umurnya ketika dia diceritakanlah ketika umur beliau dalam 7-10 tahun sebelum akhir balik, beliau telah hafal Al-Quran. Maksud dia hebat lah. Kita umur 21 tahun ni dah hafal ke satu Al-Quran? Mungkin Omar dah hafal lah kan. Ustaz tak tahu. Ada yang dah hafal Al-Quran. Maksudnya dekat sini kita nak menuntut ilmu, yang pertama sekali kita kena mantap Al-Quran dulu, hafal Quran. Kemudian kita belajar tentang hadis. Kemudian kita belajar tentang fiqh dan lain-lain cabang ilmu dalam Islam. Okey. Jadi masa kecil sebenarnya kita dah nampak dah bagaimana kehebatan Imam An-Nawawi pada tahun beliau masih kecil lagi. Ayah beliau ketika mana bulan Ramadan, 27 Ramadan, tiba-tiba di tengah malam Imam An-Nawawi telah terjaga. Dia kata dia nampak cahaya. Jadi waktu itu barulah mereka tahu bahawa malam itu antara salah satu diletakkan pada hari tersebut adalah malam Lailatul Qadar, nampak cahaya. Dan ketika beliau berumur lebih kurang 10 tahun, kanak-kanak yang sebaya dengan beliau ni ajak bermain, beliau menolak. Jadi ketika itu para guru menampaklah bahawa Imam An-Nawawi ini akan bakal menjadi salah seorang ilmuwan yang hebat. Ketika beliau di An-Nawawi, beliau telah pergi ke kota Damaskus, Damsyik itu untuk belajar dengan guru-guru agama yang hebat. Banyaklah ulama-ulama yang telah beliau pelajari, sehinggalah beliau telah dipanggil ke kampung untuk mengajar ilmu agama. Di kampungnya mereka menggelarkan dirinya sebagai Muhyiddin. Bukan Perdana Menteri tak. Apa maksud Muhyiddin? Apa maksud Muhyiddin? Yang menghidupkan agama. Beliau sungguh marah apabila orang menggelarkan dirinya sebagai Muhyiddin, sebab beliau ini sebenarnya bukanlah seorang Nabi atau Rasul dan memang kadang-kadang membuat kesalahan. Jadi jika melihat daripada situ, beliau tidak langsung mengambil gaji, walaupun disuruh mengajar di masjid ataupun di surau-surau di
di perkampungannya. Okey. Dan beliau telah wafat, meninggal ketika tahun 676 Hijrah, ataupun ketika beliau berumur 45 tahun. 45 tahun. Kita 20 tahun berapa kitab kita telah karang. Mungkin kita pernah mengarang karangan kan. Kitab kita belum tahu. Dan kalau kita melihat daripada kitab-kitab karya beliau, semuanya telah disyarahkan. Maksudnya beliau mendapat banyak pengikut, banyak murid untuk mempelajari tentang syarah-syarah daripada Imam An-Nawawi. Okey, saya cukup sekat itulah berkaitan dengan biodata muallaf kita, muallif kita. Kerana apa? Sebab kita nak tahu Imam An-Nawawi ini jauh perjalanannya untuk dengan Rasulullah 600. Sebab apa nanti kita nak tengok pula kenapa beliau menghasilkan hadis 40 ini. Okey, ini antaranya. Okey, saya pendekkan. Okey, nampak ke? Nampak ke? Kecil sangat besarkan sikit besarkan. Kita santai-santai je lah sambil-sambil kita belajar sesuatu. Okey, kita tengok apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi. Adapun selepas daripada itu, maka sesungguhnya, ini kita nak tahu kenapa dia menghimpunkan 40 hadis tu. Kenapa hadis yang 40 tu dipilih? Barulah kita belajar tentang isi. Okey. Maka sesungguhnya kami telah meriwayatkan daripada Ali bin Abi Thalib, Abdullah ibn Mas'ud, Muaz ibn Jabal, Abu Ad-Darda, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, daripada berbagai jalan sanad dengan riwayat yang bermacam-macam bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia nak ambil satu hadis dan banyak jalan periwayatan yang Ustaz sebutkan tadi. Apa dia? Rasulullah bersabda, barang siapa yang menghafal atas umatku 40 hadis. Okey, ini hadis ni daripada hadis yang berkenaan dengan agama mereka, nescaya Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam golongan para fuqaha dan ulama. Okey. Itu sebab dia tulis 40 hadis. Bukan dia tulis 60 hadis, dia tulis 40 hadis berdasarkan daripada hadis tadi. Dalam satu riwayat yang lain pula, nescaya Allah akan membangkitkannya sebagai seorang faqih dan alim kalau dia dapat hafal 40 hadis. Manakala dalam suatu riwayat lain pula dari Abu Asy-Syafa'an Abu Darda dan telah adalah aku, iaitu Rasulullah SAW pada hari kiamat, menjadikan orang yang memberi syafaat dan saksi kepadanya. Okey, itu kelebihan yang ketiga dari jalan yang lain. Okey, dalam riwayat Ibnu Mas'ud pula mengatakan bahawa dikatakan kepadanya orang yang menghafal 40 hadis yang kita ceritakan tadi akan dapat apa? Masuklah engkau daripada mana-mana pintu syurga yang engkau mahu. Okey, itu yang ke-7. Dalam riwayat Ibnu Umar pula kata apa? Niscaya dia ditulis termasuk dalam golongan ulama dan dibangkitkan dalam golongan para syuhada. Makamnya tinggi, tak ada pun yang rendah. Para ulama hadis telah bermuafakat bahawa ia adalah hadis dhaif. Daripada semua yang dibacakan tadi, sebenarnya itu adalah hadis dhaif. Boleh tak kita beramal dengan hadis dhaif?
Boleh tak? Boleh. Walaupun dia punya martabatnya rendah, tetapi kita boleh dengan syarat-syarat tertentu. Bukan maudhu' kita tolak sikit. Okey. Sekalipun jalan-jalannya banyak, walaupun kalau kita tengok hadis ni banyak jalan, maksudnya boleh mencapai hadis hasan, banyak jalan ni. Tapi ulama hadis mengatakan ialah hadis maudhu', hadis dhaif. Para ulama radhiyallahu anhu telah mengarang dalam bab ini. Apabila hadis ni dibaca, maka para ulama sebelum daripada Imam An-Nawawi telah pun mengarang tentang 40 hadis. Jadi banyaklah kitab tentang 40 hadis. Banyak. Mungkin ini adalah versi daripada Imam An-Nawawi. Mungkin daripada siapa contohnya? Tengok. Antaranya ialah Abdullah ibn Mubarak. Kalau kita baca sejarah sirah tentang Abdullah ibn Mubarak ni, sungguh seronok. Macam mana dia dulu sebelum dia tu menjadi ulama yang hebat. Semua dah tahu kan? Dia asalnya adalah salah seorang daripada penyamun yang power sekali, yang paling takut. Banyak cerita, panjang. Kalau kita tengok memang best. Macam mana dia boleh dapat hidayah. Selain daripada itu, siapa dia lagi? Kemudian datang pula yang kedua, Muhammad ibn As-Salam At-Tusi Al-Alim Ar-Rabban. Ini adalah salah seorang ulama hebat. Sebelum itu lagi, kemudian datanglah Al-Hasan ibn Sufyan An-Nasa'i. Imam An-Nasa'i pun ada kitab tentang Al-Ma'in. Okey. Abu Bakar Al-Ajiri, itu satu lagi. Kemudian Abu Muhammad ibn Ibrahim Al-Asfahani, Ad-Daraqutni, Al-Hakim, Abu Nu'aim, Abu Abdurrahman Al-Salmi, Abu Sa'id Al-Madini, Abu Usman Al-Sabuni, Abdullah ibn Muhammad Al-Ansari, Abu Kabayani. Semua ulama-ulama hebat telah pun mengarang 40 hadis. Tapi bagaimana cara memilih hadis? Berbeza-beza cara pendekatan masing-masing. Mungkin 40 hadis yang diriwayatkan oleh setengah ulama itu berkaitan dengan hukum saja. Mungkin ada berkaitan dengan hadis saja. Mungkin ada tentang akhlak saja. Okey, bagaimana pula dengan Imam An-Nasa'i, Okey. Dan ramai lagi ulama yang tak disebutkan di sini, yang tidak terkira banyaknya, sama ada daripada kalangan ulama terdahulu ataupun yang kemudian. Jadi matan arba'in ini bukan ini sahajalah yang dikarang. Maksudnya banyak lagi tentang arba'in. Tapi yang kita selalu lihat, siapa yang menulis? An-Nawawi. Inilah yang paling popular. Maksudnya sampailah 600. Sekarang kita dah 1400 lebih. Karangannya masih disyarah oleh ulama-ulama terkemudian. Okey, setakat tu rasa dah jelas kan? Okey. Sebab apa? 600 hijrah. Sebelum 600 hijrah, 100 hijrah pun dah banyak kitab. Sampai dekat Imam An-Nawawi pun. Kenapa Imam An-Nawawi nak tulis juga? Sebab dah banyak sangat ni. Okey, tengok pula seterusnya. Bab yang seterusnya. Ustaz tak nak lah buat PowerPoint. Sebab bila kita baca yang telah ditulis ni, nampak lebih zoom tu datang. Sepatutnya baca dalam Arab dah lagi bagus. Sesungguhnya saya telah beristikharah kepada Allah Ta'ala untuk mengumpulkan 40 hadis
ya, sebagai mengikuti jejak langkah para imam, tokoh ulama dan para hufaz al-Islam. Itu sebab pertama dia. Sebab dia nak mengikut contoh daripada ulama-ulama terdahulu. Jadi sekarang kita boleh tak nak buat 40 hadis? Boleh? Boleh. Tapi ada ke orang nak baca? Itu masalah utamanya. Adakah kita ni menghafal Al-Quran? Adakah kita ni mantap dalam ilmu hadis? Untuk kita filter yang mana 40 yang kita nak masukkan dalam buku kita. Okey. Jadi sesungguhnya saya telah beristikharah kepada Allah Ta'ala. Bukan dia saja nak tulis. Dia buat istikharah untuk mengumpulkan 40 hadis sebagai, untuk apa? Sebagai para pendukung Islam. Untuk kita lah. Dia tulis tu bukan untuk dia, tapi untuk manfaat umat Islam, untuk pemelihara Islam, nak jaga Islam, dan para imam hafiz hadis, para ulama telah bermuafakat tentang keharusan beramal dengan hadis dhaif dalam soal fadail amal. Okey, dalam kelebihan beramal. Kalau kita tengok tentang tabligh, jemaah tabligh, mereka menggunakan kitab fadail amal, sebab dalam tu banyak tentang hadis-hadis dhaif. Tapi tak apalah, untuk pemahaman orang awam. Kita yang belajar hadis, mungkin kita kena cari ilmu yang lebih mendalam. Namun demikian, bukanlah pergantungan saya dalam usaha mengumpulkan 40 hadis ini kepada hadis dhaif. Walaupun ayat yang suruhan tadi tentang adalah daripada dikatakan hadis dhaif, tetapi beliau tak adalah nak mengumpulkan tentang hadis-hadis dhaif. Bahkan pergantungan saya ialah kepada sabda Nabi SAW dalam beberapa hadis sahih. Jadi dalam ni dia tak adalah meletakkan hadis-hadis dhaif. Dia seboleh-bolehnya meletakkan hadis yang sahih. Liyuballighu syahadul ghaibah. Apa maksudnya? Untuk disampaikan. Liyuballighu, untuk disampaikan, syahidu, orang yang melihat, orang yang hadir, kepada al-ghaib, orang yang tak hadir. Hendaklah orang yang hadir, yakni majlis Rasulullah SAW, dan mendengar pengajaran Nabi SAW, menyampaikan apa yang didengarinya. Sekarang ni kita ada tak dalam majlis Rasulullah? Ada? Tak ada. Umat-umat yang kemudian ni tak pernah pun berada dalam, ataupun dipanggil sebagai orang yang mendengar sendiri daripada Rasulullah. Jadi macam mana kita nak tahu? Jadi kitab inilah sebagai apa? Yuballighu, untuk disampaikan kepada orang-orang yang tidak hadir, untuk kita. Jadi janganlah kita hanya meletakkannya di belakang beranda tu saja. Ustaz tengok kitab ni masih belum, macam tak berapa disentuh sangat lah. Kita kurang baca. Jadi hari ni kita sama-sama lah mengemburkan juga sabda Nabi SAW yang bererti Allah mempercayakan wajah seseorang yang mendengar kata ucapanku lalu dia memahaminya. Siapa yang memahami? Bila dibacakan kepada Imam Nawawi, Imam Nawawi hadam, lantas dia pun menunaikan. Bila dia dah faham, dia pun tulislah kitab. Walaupun kita tahu Imam An-Nawawi ni hidupnya pendek,
tetapi sampai tak kepada kita? Sampai. Itu disebut sebagai umurnya panjang. Walaupun dalam hakikat umurnya pendek, tetapi semua ilmunya sampai kepada kita. Okey. Yang ini menunaikannya iaitu menyampaikannya kepada orang lain sama ada dengan lafaz yang sama, tepat atau dengan makna, kerana harus meriwayatkan hadis Nabi secara makna dengan beberapa syarat tertentu. Okey. Kita teruskan. Ada sebahagian ulama yang mengumpulkan 40 perkara mengenai prinsip-prinsip agama. Tadi ulama yang kita sebutkan tadi, dia kumpulkan 40 berkaitan dengan usuluddin, tentang prinsip-prinsip agama. Manakala sebahagian yang lain pula menceritakan tentang perkara furu', perkara-perkara cabang dalam ilmu fiqh. Sebahagian pula mengambil hadis-hadis berkaitan dengan jihad. Sebahagian yang lain mengenai zuhud, macam mana nak jadi orang yang zuhud. Semuanya adalah kerja-kerja yang bertujuan bagus. Imam Nawawi dia tak mencela ulama-ulama lain. Semuanya berusaha ke arah kebaikan. Okey. Walaupun pengumpulan itu berbeza, fahaman mereka tentang hadis yang asal tadi berbeza-beza. Okey. Yang Allah Ta'ala redai akan orang-orang yang melakukannya. Okey, saya bercadang untuk mengumpulkan 40 perkara yang terlebih utama daripada itu semua. Jadi Imam Nawawi ni dia fikiran ke hadapan. Dia nak pilih hadis yang betul-betul penting sangat. Apa yang penting kat sini? 40 hadis yang merangkumi semua topik. Jadi dia ambillah 40 satu bahagian. Ambil bahagian ni sikit, ambil bahagian ni. Tapi dia mencakupi semua hal. Yang mana setiap hadis daripada 40 hadis tersebut menjadi kaedah ataupun kaedah tunggak atau prinsip yang agung daripada kaedah-kaedah agama, yang mana hadis itu telah disifatkan oleh para ulama sebagai perligaran Islam bersekitar di lingkungannya, ataupun disebut sebagai yang penting dalam melingkari kita sebagai Islam yang sejati, yang kita perlu, yang kita jumpa hari-hari ni. Okey. Atau separuh daripada Islam, atau mungkin dalam 40 ni dianggap sebagai 1/2 ataupun 1/3 Islam. Okey. Jadi kemudian saya beriltizam dalam pemilihan 40 hadis ini agar ia merupakan hadis-hadis sahih, dan kebanyakannya adalah terdapat dalam Sahih Al-Bukhari. Niat dia mula-mula kitab ni mestilah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, di mana saya menyebut hadis-hadis tersebut secara dibuang sanadnya. Okey. Kenapa dibuang sanadnya? Kita mesti tengok balik yang kita baca biodata tadi. Kalau daripada Imam Nawawi 600, berapa panjang sanad daripada siapa? Sahabat tu pula mungkin 2-3 orang dengarnya. Lepas tu tabi'in, mungkin panjang 3-4 orang. Lepas tu tabi'in. Kalau dah 600, agak-agak berapa ratus pula kita kena sebut. Tidak? Jadi itu sebab dia memilih hanya sanadnya dipendekkan, dibuang sanadnya. Okey? Agar ia memenuhi kita sebagai orang awam sekarang. Kalau terlampau rumit, mungkin orang awam, mungkin hari ni dia datang, esok dah tak datang dah. Ansar radhiyallahu anhu qala Rasulullah, lagi panjang.
Dah sampai, dah orang letih, barulah sampai kepada matan. Azan dulu ke ya? Terus ya? Okey. Jadi setakat tu kita boleh faham kan? Okey, itu sebab dia buang sanadnya agar ia mudah dihafal. Jadi bila kita pelajari hari ini ataupun bulan depan satu hadis, kita kena hafal. Sebab dia kata mudah untuk dihafal. Jangan kita dengar je. Bulan depan sebelum masuk bab yang kedua, Ustaz tanya Haikal, bacakan niat tentang hadis yang pertama. Dia kena ingat lah. Sebab kita dah baca dah dia punya tujuan dia. Okey. Dan supaya manfaatnya lebih tersebar umum, insya-Allah taala. Okey. Bukan itu sahaja, ditambah lagi kemudian saya iringi pula hadis-hadis ini dengan suatu bab pada menghuraikan makna lafaz-lafaz hadis yang tersembunyi. Apa maksud di sebaliknya? Okey. Apa tersirat dan apa yang tersurat daripada hadis tersebut. Nanti disyarahkan oleh Imam An-Nawawi. Okey. Kepada Allah jualah pergantungan saya. Banyak pahala dia dapat. Mungkin masjid ni, mungkin masjid luar lagi, menghuraikan tentang sarah hadis 40. Ada masjid habis yang 40, ulang lagi. Habis lagi, ulang lagi. Berapa banyak pahala yang dia dapat. Bukan itu saja, berbagai-bagai syarah buku kitab yang telah mensyarahkan tentang matan Arba'in karangan Imam An-Nawawi. Okey. Sebenarnya kita baca ni sebenarnya seronok sebab kita tak teruslah menelusuri kepada isinya, sebab kita nak tujuan kenapa muallif tu tulis buku. Kita nak beli novel, kita baca juga kan. Kisah tentang tak romantik lah, kan? Kita nak, orang kata bila kita tengok apa ke dalam bahasa Inggeris, don't judge a book, apa dia? Don't judge a book, apa? By its cover. Kita jangan tengok kita beli buku tu sebab dia punya cover dia lawa. Tapi kita nak beli buku tu, kita nak tengok apa yang nak diceritakan oleh muallif. Okey. Maksudnya kita nak sesuatu itu, kita kena tahu apa yang kita akan dapat. Macam ni kita dah tahu dah. Tujuan penulis ni nak supaya aku ni nanti hafal 40 hadis. Kenapa perlu hafal 40 hadis? Antaranya adalah disebabkan oleh sabda Nabi. Kita tak naklah kita hanya mengejar kepada fadilatnya sahaja, tetapi kita nak mengejar apa dia? Apa yang penulis nak, supaya semua kita ini beroleh kebaikan. Okey. Tapi tak salah kalau kita belajar sahajalah tapi tak hafal, tapi seboleh-bolehnya hafalah. Okey. Kepada dan segala puja dan nikmat itu baginya, dan hanya dengannya jua taufik dan ismah. Apa dia ismah? Ismah ni kalau kita tengok maksum, apa dia tu? Ismah ialah pemeliharaan daripada kesalahan. Nabi juga bersifat maksum. Jadi daripada perkataan ini datangnya pecahan perkataan maksum. Semoga Allah mengurniakan kepada penulis dan kita semua taufik dan ismahnya, insya-Allah. Jadi hari ini kita akan masuklah tentang bab yang pertama. Nak terus ke nak semayang? Sebab Ustaz pun ada mesyuarat lagi tentang ni, apa, kediamannya ni kan. Tu yang Ustaz pun takut tak sempat pula. Kalau Ustaz EJK tu
Timbalan yang bahasa juga tu. Okeylah, kita bacalah sedikit ya. Hadis yang pertama. Al-Amiril Mu'minin. Okey, kita nak tengok dulu yang perkataan yang pertama. Kenapa muallif Imam An-Nawawi mengatakan Al-Amiril Mu'minin? Okay, Amiril Mu'minin itu siapa sebenarnya? Siapa dia? Sayyidina Umar Al-Khattab ya? Kalau kita tengok setiap daripada pengganti kepada Rasulullah SAW, kita menggelarkannya sebagai apa? Siapa? Khalifah. Okey. Jadi selepas daripada Nabi wafat, maka Sayyidina Abu Bakar digelar sebagai khalifah. Kalau Sayyidina Umar kita gelar sebagai Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah, bila masuk saja Sayyidina Umar, kita kena sebut sebagai apa? Khalifati Rasulillah. Maksud dia Umar ini dah jadi khalifah kepada pengganti khalifah. Okey, jadi panjang lah. Jadi kenapa Amirul Mukminin? Ada sirah dia, sejarah dia. Kalau kita tengok bila Nabi SAW para sahabat memanggil Nabi Muhammad itu sebagai apa? Ya Muhammad. Boleh tak? Boleh kita panggil kita ni Nabi dekat depan, para sahabat panggil dengan panggilan Ya Muhammad. Boleh? Tak boleh. Sebab adab tu tak ada. Apa yang Allah ajar kepada para sahabat, kena memanggil Nabi dengan perkataan Rasulullah. Itu sebab di dalam Al-Quran ada menyebut di dalam surah An-Nur, tak silap apa ayatnya? Yang tentang supaya para sahabat memanggil Nabi ini dengan perkataan Rasulullah. Siapa ingat? Apa dia? Tak ingat? La yaj'alu du'a'aka Rasulillah Rasuli bainakum macam mana ayat tu? Surah An-Nur. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala la yaj'alu, janganlah memanggil para nabi, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bainakum, sebagaimana kita memanggil kepada sahabat-sahabat kita seperti biasa ni, macam kawan-kawan kita je. Tak boleh. Faham? Maksudnya kita kena memanggil Nabi dan Rasul Nabi Muhammad SAW itu dengan panggilan Ya Rasulullah. Kalau kita tengok hadis, tengok isteri Rasulullah panggil apa? Ya Muhammad ke? Tak. Kena panggil Ya Rasulullah. Maksudnya kita kena hormat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta kita pergi menziarahi di Madinah nanti. Kita tak boleh, kita kena jaga. Masuk aja dekat kawasan makam Nabi, kita tak boleh menjerit-jerit. Seperti mana Nabi itu hidup, kita tak boleh meninggi suara yang melebihi suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada tu, bila dibacakan hadis-hadis Nabi, kita tak boleh menolak. Kita kena akur dan juga kita kena menjawab sallallahu alaihi wasallam. Itu adab kita. Nanti kalau kita sampai di kawasan makam Nabi nanti, adalah disuruh supaya kita jangan berbuat bising dan sebagainya. Ustaz tak ada pengalaman dah, mungkin Tuan Jinan pernah pergi ke sana, tengok macam mana adab ketika kita mengunjungi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian
Okey, apabila Nabi dah wafat, para sahabat pun membuat seperti mana apa yang dicakap, apa yang difirmankan oleh Allah, sehinggalah ke hari ini, ya. Kemudian bagaimana pula Sayyidina Umar ini memikir nak menukarkan khalifah tersebut kepada Amirul Mukminin. Umar ni kalau kita tengok merupakan seorang sahabat yang berpandangan jauh. Kalau kita tengok Sayyidina Abu Bakar, kita panggil khalifah Rasulullah, Khalifah Abu Bakar. Ada tak pernah kita dengar Amirul Mukminin Abu Bakar? Ada? Tak ada. Dia bermula selepas sahaja Sayyidina Umar. Ya. Khalifah Abu Bakar itu dia tak panjang, lebih kurang dalam 2 tahun lebih sahaja. Tapi Sayyidina Umar dah fikir dah, kalau ke depan lagi, selepas tu pengganti Umar lagi, makin panjang lah. Khalifati sekalian. Lepas itu dah lepas Umar, pengganti Umar pula, khalifati, nama sekian. Mungkin selepas itu pula kita tak tahu lagi siapa kan, Ali ke apa. Mungkin khalifati ataupun khulafa'u, panjang lagi. Jadi ketika manalah Amr bin As, antara salah seorang sahabat Nabi, apabila beliau bersama dengan wakil beliau bertemu dengan Sayyidina Umar, beliau telah menyebut ya Amirul Mukminin. Bila Sayyidina Umar dengar, sedap pula. Amir tu aku ni sebagai amir, ketua pengerusi ataupun ketua lah mukminin, kalangan orang-orang yang beriman. Sedap. Jadi kita gunalah perkataan Amirul Mukminin, supaya tak menyusahkan nanti selepas pengganti beliau. Jadi itulah antara jasa Sayyidina Umar. Banyak jasa Sayyidina Umar ni. Kalau kita boleh tunjukkanlah sekarang, dia ni lebih kata orang yang kebat lah. Dia berpandangan jauh lah. Kita tak terfikir, tapi Sayyidina Umar boleh terfikir. Maksudnya, kata Nabi, jikalah selepas Nabi Muhammad SAW itu, ini dalam sanad yang panjang lah, kemungkinanlah Umar lah orangnya. Maksud dia, pemikiran dia sangat hebat, kadang-kadang mendahului turunnya ayat Al-Quran. Sayyidina Umar telah berpandangan lebih jauh. Okey. Al-Amirul Mukminina Abi Hafs. Kenapa Abi Hafs? Abi apa maksud Abi? Abi ni maksud dia bapa. Hafs ni binatang yang ganas, harimau. Kenapa orang-orang zaman dahulu memilih dengan nama-nama yang garang, Hafs? Ada Abu Namir, ni Abu Hafs. Sebab pada zaman dahulu selalu berlaku antara sebab perang. Jadi dia nak menggelarkan dirinya supaya orang takut. Salah satunya dia meletakkan kunyah. Kunyah ke zaman jahiliah, dia mengambil nama-nama yang garang. Contoh seperti Abu Hafs, Umar bin Khattab. Maksud dia ini datang daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Okey, maksud dia Allah meredai. Kalau datang hadis tiba-tiba radhiyallahu anhuma, sebab antara salah satu ni, banyaklah sebab antaranya Umar ni ayahnya Al-Khattab, dia tak masuk Islam. Jadi Allah meredainya. Tapi kalau kita tengok Ibnu Abbas, dia tetap radhiyallahu anhuma, sebab Allah meredai bapa dengan Ibnu
Abbas, sebab dua-duanya adalah masuk Islam. Maksudnya Allah meredai kedua-duanya. Ini para sahabat lah Qala sami'tu. Okey, kenapa kita menggunakan perkataan sami'tu? Kenapa? Padam-padam Baterinya dah habis Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia dah potong, kita dah baca tadi, dia dah potong sanadnya. Sebenarnya kalau nak sampai kepada Imam Nawawi panjang, tapi kita ambil paling penghujung yang bertemu dengan Nabi. Siapa dia? Sayyidina Umar. Kalaulah kita buka Sahih Bukhari, beliau juga telah memilih hadis yang pertama ini sebagai tajuk yang pertama dalam penulisan hadis di dalam Sahih Bukhari. Walaupun kalau kita tengok tak adalah kaitan dengan topik tersebut, tetapi disebabkan besarnya hadis yang pertama ini yang akan kita baca selepas ini, iaitu innamal a'malu binniyat. Okey, ustaz dulu masa belajar dekat Universiti Melayu disebabkan kepakaran ketika itu ada seorang pensyarah daripada UIA, UPJ ni dekatlah dengan UMKM. Jadi beliau telah diimport untuk mengajar tentang hadis ni. Jadi beliau telah mencipta lagu, supaya orang hafal tentang hadis 40 ni. Kalau kenal, nama dia Zifunasi. Kalau kita beli album dia, dia nak mengajak kepada kita supaya kita menghafal lah matan Arba'in. Tak boleh lah Ustaz nyanyi kat sini kan. Antaranya innama, tak apalah, nanti kamu cari Zifunasi tentang niat dalam album dia, supaya kita hafal. Kaedah lah, kita kalau kita di IPG di sekolah ni, antara salah satunya untuk bagi murid ingat, kaedahnya adalah nyanyian kan. Contoh yang paling mudah lah tentang bacaan surah Al-Fatihah. Kita baca senang, boleh hafal, tapi maksud dia jadi orang pun buatlah lagu, bukan nak lara, supaya kita ingat segala puji. Orang ramai pula yang nyanyi kan. Itu yang tak boleh nyanyi sampai habis tu. Jadi itulah, kita kena menghafal hadis. Kalau boleh 40 hadis ni kita cuba hafal lah. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faham tak? Bisa baca dululah Faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Okey, daripada riwayat siapa? Imam Hadasain. Siapa dia? Sahih Bukhari Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin sampailah kepada penghujung, iaitu Sahih Bukhari. Kita baca maksud dia. Daripada Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar ibn Al-Khattab, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda bahawa sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niat, dan bahawa sesungguhnya bagi setiap orang apa yang dia niatkan. Barang siapa yang berhijrahnya menuju kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya.
Barang siapa yang hijrahnya kerana dunia yang dia mahu mencari hawanya, atau kerana seorang perempuan yang dia mahu kahwininya, maka hijrahnya ke arah perkara yang ditujuinya. Okey, hadis ini diriwayatkan oleh dua orang imam ahli hadis, iaitu yang panjang dibaca, iaitu Al-Bukhari, saya bacakan ya, Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Barzirbah Al-Bukhari, dan Abu Husain Muslim ibn Al-Hajjaj ibn Muslim Al-Khushairi Al-Naisaburi. Ustaz dulu kena hafal ni, tapi bila dah lama-lama ni pun sebab terlampau berbelit lidah kan, itu pun dah terbelit-belit dah kan. Kita hanya perlu ingat daripada Sahihain ni, iaitu dua, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Okey. Ustaz punya ketua tadi datang lah, mesyuarat ni. Jadi boleh tersambung nanti kan? Ke? Nak terus juga ni. Okey, hadis ini diriwayatkan oleh dua orang imam al-hadis tadi ya. Okey, Imam Al-Bukhari meriwayatkannya pada bahagian awal kitab sahihnya. Okey, juga dalam kitab iman dan beberapa tempat lain dalam kitab sahihnya. Manakala Imam Muslim meriwayatkannya dalam kitab Al-Imarah bab innama a'malu binniyat, ya, hadis 1908. Jadi kalau kita melihatlah kepada hadis tadi, innama a'malu binniyat, sesungguhnya, penekanan, bagi setiap orang apa yang diniatkan. Itu perbincangan yang sangat panjang. Jika kita melihat bahawa niat itu adalah suatu yang mudah, maka kita tak nampak besarnya niat tersebut. Sebab niat inilah yang akan membezakan di antara ibadah seseorang dengan ibadah orang lain. Contoh, kita tengok dekat depan ada orang semayang. A semayang 2 rakaat, B pun semayang 2 rakaat. Tetapi yang membezakan adalah niat. Mungkin seorang sedang solat sunat wudu, tetapi seorang tengah solat sunat rawatib. Itulah yang membeza. Walaupun dalam segi ibadahnya nampak sama. Ataupun A berniat bagi sedekah dekat surau RM10. C, B niat juga nak sedekah dekat surau RM10. Tetapi kalau kita tengok daripada segi niat, seorang ni niat kerana Allah, ikhlas. Tapi seorang ni niatnya kerana nak menunjuk-nunjuk. Jadi nampak tak perbezaan antara dua ibadah tersebut. Mungkin si A akan diterima ibadahnya, manakala si B akan ditolak. Itulah yang membeza tentang niat. Macam keluarga Pai baru ni ya. Mereka baru belajar tentang ilmu fiqh. Salah satu cabang daripada 5 kaedah tersebut ialah apa dia? Al-amuru bimaqasidiha. Cabang kepada fiqh pun kita kena ambil tentang niat. Berapa besarnya, insya-Allah lah dalam kuliah yang seterusnya lah kita boleh terangkan tentang peranan niat. Sebab niat ini, jika kita nak menyandarkan kepada sesuatu hukum, kita akan melihat dari pelbagai sudut. Contoh, ini salah satu je lah sebelum kita tamatkan. Ada 2 orang, ada 2 orang. Ini kisah ni banyak diceritakan. Si A dan si B. Dalam satu masa, mereka ni adalah seorang yang berkawan baik. Si A kuat beribadah, si B
kurang beribadah. Yang si A tersilap. Yang seorang ni meninggal di kelab malam. Yang seorang B ni dia meninggal di dalam masjid. Tapi bagaimanakah kita nak mentafsirkan kematian mereka ni? Hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang tahu. Okey, kalau yang meninggal di dalam kelab malam ni masuk syurga ke masuk neraka? Selalunya lah. Dia tengah sedar disko ni, meninggal. Secara zohirnya dia akan masuk ke dalam neraka. Yang si seorang ni meninggal dalam masjid, secara zohirnya dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Tetapi si A ni, dia pergi kelab malam, dia nak berdakwah kepada kumpulan-kumpulan yang apa? GRO kan? Dia nak berdakwah. Yang si B ni datang, dia nak curi duit masjid. Contoh. Bukanlah kita galakkan. Tapi itulah niat. Antara yang boleh kita tengok tentang seorang abid di zaman Nabi Musa. Siapa nama abid yang terkenal tu? Bal'am bin Bawrah. Tahu kan kisah tentang Bal'am bin Bawrah? Lebih kurang lah Bal'am nama dia. Siapa Bal'am ni? Pada padam ni. Okay, Bal'am ni, kalau kita tengok kan, dia ni merupakan seorang abid dan beliau ini berada di Madian. Beliau ini adalah salah seorang, asalnya adalah pengikut daripada Nabi Shu'aib. Manakala zaman seangkatan kepada abid Bal'am ni adalah Nabi Musa. Okey, nak dijadikan satu cerita lah Pada waktu itu si raja di kawasan Madian ini telah memerintahkan si Bal'am ni berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cerita ni sebenarnya ada diceritakan di dalam Al-Quran, tetapi secara umum sahaja sebagai peringatan kepada kita kisah ni. Jadi ketika mana raja meminta para pengikutnya memerintah supaya pergi berperang kepada Bani Israel, yang ketika Bani Israel dipimpin oleh Nabi Musa. Bila perang kalah, perang lagi kalah. Jadi berlanjutanlah perang kalah, sehingga mereka pun pengikutnya berkatalah kepada raja mereka, wahai sang raja, di tempat kita ni ada seorang abid, yang mana abid ini adalah salah seorang yang doanya sangat mustajab. Bila doa saja, maka Allah akan tunaikan. Jadi raja pun suruh pengikutnya mendoakan supaya si Bal'am ini berdoa supaya kemenangan kepada raja yang zalim itu dapat mengalahkan Bani Israel yang dipimpin oleh Nabi Musa. Minta-minta, Bal'am menyedari bahawa yang nak didoakan itu adalah seagama dengannya. Maksudnya kedua-duanya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Bal'am menolak. Datang kali kedua, raja menyuruh kepada Bal'am ini diberi sagu hati, iaitu harta kekayaan yang banyak. Jadi pengikutnya jumpalah, minta didoakan supaya raja dengan kumpulan pengikutnya menang melawan si Nabi Musa. Apa yang dibuat? Bal'am menolak. Last walaupun tu raja tidak berputus asa. Dia kata
Ni banyaklah versi salah satu versinya dia kata, sebab kalau kita baca sirah-sirah selepas Nabi ni, semuanya datang daripada ahli kitab. Kemungkinan ada datang apa lagi? Sebab riwayat ni macam-macam antaranya dikatakan raja akan sendiri berjumpa dengan Bal'am dan menganugerahkannya berkahwin dengan anak raja. Jadi bila raja jumpa, akhir cerita Bal'am bersetujulah berkahwin dengan anak raja. Dalam beberapa tahun barulah isterinya lebih kuranglah kan, abang, kalau abang sayangkan saya ni sekian-sekian, doakanlah untuk ayah anda dan ni supaya menang. Inilah mungkin pengaruh lah perempuan. Itulah. Jadi Bal'am ni tak bersetuju asalnya, tapi kalau sampailah dia kata nanti takut ayah nanti pisahkan kita. Jadi Bal'am ni terpengaruh. Jadi dia doakan. Memanglah dia seorang abid pengikut daripada zaman daripada Nabi Syuaib tu telah mendoakan supaya tentera-tentera daripada Nabi Musa ini kalah. Allah makbulkan. Nabi Musa ni nak pergi ke Madian tu disesatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nak sampai di situ selama 40 tahun. Bila mana sampai 40 tahun itu, adalah pengikutnya yang telah kembali murtad. Jadi Nabi Musa ini berdoa kepada Allah. Bila berdoa, barulah dia tahu macam mana dia boleh sesat 40 tahun. Doanya apa? Maka Allah pun bagi tahu yang berdoakan itu adalah seorang abid. Bal'am ini telah mendoakan supaya tentera baginda sesat. Jadi Nabi Musa pun berdoa kepada Allah supaya kaum-kaumnya Bani Israel ini terlepas daripada sesat, dan kembalilah kesesatan itu kepada si Bal'am. Nak dijadikan cerita kalau baca ayat Quran tu, seperti mana lidah anjing. Macam mana begitulah kalau baca surah Al-Fatih tak silap bacalah dalam tafsir bagaimana si Bal'am ni dikenakan sesat oleh, dikembalikan kesesatan itu kepada Bal'am. Kalau niat kita pada asalnya betul, tapi kalau kita tak jaga, sebenarnya kita ni berniat, kita kena mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab dalam doa kita kan, di ujung sembahyang kita selalu berdoa apa dia? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, janganlah pesongkan kami. Niat kita ni dah betul dah. Kita datang ke IPG ni nak belajar, niat kerana Allah, bukan nak dipesongkan kerana duit, bukan nak dipesongkan kerana awet cun banyak sini. Tak. Seperti mana niat tadi, kerana perempuan. Tapi kita niat kerana Allah, kita janganlah pesongkan, minta pada Allah Rabbana, dan janganlah pesongkan setelah engkau beri hidayah. Wa hab lana min ladunka rahmah, setelah engkau telah berikan kepada kami hidayah. Wa hab lana min ladunka rahmah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Sungguhnya yang memberi rahmat itu siapa? Allah. Walaupun niat kita ni baik, kita kena selalu berdoa supaya niat kita ni dijaga oleh Allah. Kita datang kat sini, orang kata mak ayah minta doakanlah supaya saya berjaya dekat sini. Tapi bila datang sini, ada yang mula nak couple, dia niat tujuannya dah berubah. Jadi kita doalah sama-sama, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu sebenarnya niat belum cerita gini. Itu antara kisah yang boleh kita ambil daripada kisah si Bal'am. Jadi kalau kita nak
membaca lanjutlah tentang niat ni. Nanti insya-Allah lah kita akan huraikan dengan lebih lanjut dalam selepas balik je lah kan, selepas page je kan. Mungkin banyak lagi lah kan. Mungkin kita boleh huraikan secara terperinci bagaimana untuk kita mengekalkan niat kita. Walaupun begitu, kita kena ingatlah antara yang paling famous lah sebelum kita tutup. Kita dah tahu dah, kita datang dekat surau ni, kita nak sembahyang kan. Ni Ustaz selalu nampak lah, niat nak sembahyang. Apa maksud niat itu? Niat itu adalah tujuan kita kan, qasad di dalam hati, bukan lafaz. Bila dia datang aja, bila nak angkat tangan, Allah, lupa. Sampai 3-4 kali. Sebab apa? Dia memang dah niat dia nak solat, tapi dia kata niat dia tak masuk-masuk. Habis dia datang situ, dia nak buat apa dulu kan? Itu masalah dia. Macam dia nak puasa, kita nak niat berpuasa. Lafaz itu mungkin dalam mazhab Syafi'i supaya kita lafazkan sebagai peringatan untuk diri kita. Tapi dia dah bersahur mengamak ayahnya, tiba-tiba pagi esok dia makan. Sebab apa makan? Lupa niat. Habis yang dia bangun sahur tu bukan niat nak berpuasa besok. Itu kita kena perjelaskan nantilah hadis ni. Dan banyak lagi cabang-cabang tentang niat ni, InsyaAllah lah di masa yang akan datang. Ustaz rasa dah 9 suku, jadi kita tamatkan jadi kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarribin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahyi wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa nawwir qulubana kama nawwarta asy-syamsa wal qamar wasahil bi fadlika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kepada acara Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Zairul Rahman atas tazkirah yang disampaikan sebentar tadi. Diharapkan agar kita semua dapat mengambil iktibar dan pengajaran dan serta dapat mengamalkan dengan apa ilmu yang telah Ustaz sampaikan. Jadi kita tangguh kondisi kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Semoga saja dengan salat terbuang.